Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya mahu membincangkan tentang tugasan saya iaitu HPEF 3503 Pendidikan Inklusif. Nama saya Nur Asha Fazira binti Asmadi dan nombor matrik saya adalah 0102061303020001. Nama tutor saya adalah Encik Indran dan tujuan pembentangan saya ini adalah untuk mengkaji pedagogi inklusif. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan ciri-ciri murid berkeperluan khas. Kandungan, pengenalan, kategori murid, ciri-ciri murid, bahan bantu mengajar, kaedah pengajaran, strategi pengajaran khusus, rumusan dan soal jawab. Pengenalan. Apa itu murid berkeperluan khas? Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, merujuk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013, murid berkeperluan pendidikan khas artinya kanak-kanak yang telah diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, pelbagai multiple disabilities and masalah pembelajaran. Tugasan ini akan membincangkan tentang ciri-ciri pelajar berkeperluan khas iaitu autism dan pedagogi inklusif terhadap pelajar berkeperluan khas. Pedagogi inklusif adalah amalan pengajaran yang melibatkan penyertaan semua murid tanpa mendiskriminasikan berdasarkan latar belakang sosioekonomi, budaya, jantina dan gaya pembelajaran yang berbeza. Kategori murid ada 6. Yang pertama, kurang upaya pertuturan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, pelbagai masalah pembelajaran dan kurang upaya fizikal. Murid berkeperluan khas yang saya kaji adalah masalah pembelajaran iaitu autism. Autism merupakan gangguan kecacatan perkembangan otak kanak-kanak. Nama murid yang saya kaji adalah Muhammad Zulfiraj. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuching dan berumur 8 tahun. Ciri-ciri murid masalah pembelajaran autism yang pertama adalah dari segi fizikal, dia kurus dan tinggi. Di rumah, apabila makan, dia memilih dalam makan dan minum. Firas juga lambat bercakap dan pertuturannya terbatas. Di sekolah, dia lebih gemar bermain sendirian. Dia juga tidak dapat bertutur dengan baik kepada cikgu dan kawan-kawan. Dan apabila bermain, dia hanya menumpu perhatian pada satu objek sahaja. Bahan bantu mengajar ada 3 iaitu flashcard, permainan interaktif dan bahan manipulatif. Flashcard adalah kad yang mempunyai gambar-gambar atau perkataan yang mewakili konsep tertentu seperti huruf, nombor dan objek. Permainan interaktif adalah permainan papan, komputer atau aktiviti fizikal yang disesuaikan dengan minat atau kebolehan murid autism. Bahan manipulatif pula adalah blok bangunan, koin atau bentuk geometri untuk mengajar konsep math atau sains. Kaedah pengajaran ada 4. Alat bantu visual iaitu maklumat yang disampaikan melalui gambar, video atau simbol. Yang kedua adalah bahasa yang jelas dan padat. Gunakan bahasa yang jelas dan padat semasa berkomunikasi dengan mereka dan elakkan menggunakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu makna atau menggunakan nada yang berubah-ubah. Yang ketiga, gunakan penguatan positif iaitu memberi ganjaran kepada tingkah laku positif boleh membantu kanak-kanak autism berasa lebih yakin dan terlibat dengan dalam pembelajaran dengan lebih aktif. Yang keempat adalah aktiviti hands-on. Ianya merupakan aktiviti melibatkan berbagai area iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Seterusnya, strategi pengajaran khusus. Yang pertama adalah sokongan sosial. Bina persekitaran inklusif dalam proses pengajaran dapat memberi peluang kanak-kanak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya yang normal dan mengurangkan stigma. Yang kedua adalah penggunaan minat khas. Bina pengajaran yang mengambil kira minat khas kanak-kanak autism. Apabila pengajaran disesuaikan dengan minat mereka, mereka lebih cenderung untuk terlibat dan belajar dengan lebih berkesan. Rumusan. Peranan guru. Guru berperanan penting dalam menyediakan bahan dan memberi tunjuk ajar yang terbaik untuk pelajar berkeperluan khas. Oleh itu, guru hendaklah sentiasa menghargai dan berusaha untuk mendidik pelajar yang berkeperluan khas agar mereka berasa disayangi dan menjadi aset yang penting dan berguna untuk negara kelak. Peranan ibu bapa pula adalah ibu bapa perlu percaya pada potensi anak kurang upaya dan terus menyokong mereka untuk belajar
dan melakukan perkara yang mereka suka. Okey, sesi soal jawab. Soalan yang pertama, berikan maksud pedagogi inklusif. Maksud pedagogi inklusif adalah amalan pengajaran yang melibatkan penyertaan semua murid tanpa mendiskriminasikan berdasarkan latar belakang sosioekonomi, budaya, jantina dan gaya pembelajaran yang berbeza. Soalan yang kedua, ada berapa kategori kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia? Kategori kanak-kanak berkeperluan khas ada 6. Soalan ketiga, nyatakan kategori kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia. Yang pertama, kurang upaya pendengaran. Kedua, kurang upaya pentuturan. Ketiga, kurang upaya fizikal. Keempat, kurang upaya penglihatan. Yang kelima, masalah pembelajaran. Dan yang keenam, pelbagai. Soalan keempat, berikan 4 ciri-ciri kanak-kanak autism. Yang pertama, pentuturan terbatas. Yang kedua, memilih dalam makan dan minum. Ketiga, lambat bercakap. Keempat, lambat menulis. Soalan yang kelima, nyatakan 3 bahan bantu mengajar yang sesuai dengan murid autism. 3 bahan bantu mengajar yang sesuai dengan murid autism adalah flashcard, iaitu kad yang mempunyai gambar atau perkataan. Yang kedua, permainan interaktif, iaitu aktiviti fizikal yang sesuai dengan minat murid autism. Dan yang ketiga, bahan manipulatif, iaitu bahan yang berbentuk geometri. Soalan yang keenam, nyatakan kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid autism. Kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid autism adalah bahan bantu visual, iaitu maklumat yang disampaikan melalui gambar, video ataupun simbol. Yang ketujuh, apakah maksud aktiviti hands-on? Aktiviti hands-on bermaksud aktiviti pembelajaran yang melibatkan pelbagai deria, iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan yang boleh membantu mereka belajar dengan lebih berkesan. Soalan yang ke-8 adalah nyatakan strategi pengajaran khusus bagi autism. Strategi pengajaran khusus bagi autism adalah pertama, sokongan sosial, iaitu membina persekitaran yang inklusif dan dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah penggunaan minat khas, iaitu membina pengajaran yang mengutamakan minat khas kanak-kanak autism. Soalan yang ke-9, siapakah yang berperanan penting dalam mendidik kanak-kanak autism? Guru dan ibu bapa lah yang berperanan penting dalam mendidik kanak-kanak autism di rumah maupun di sekolah. Dan soalan yang terakhir adalah apakah peranan ibu bapa dalam mendidik kanak-kanak autism? Ibu bapa perlu percaya pada potensi anak mereka dan terus menyokong mereka untuk terus belajar dan melakukan perkara yang mereka suka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.